سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام وإلى مشايخنا والمسلمين أجمعين، خصوصا إلى والدينا وأولادنا. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين الحدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Kau siap apa? Mana? Wajibu ala itu kan. Muka surat 6 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif wa yajibu ala kulli mukallafin syar'an an ya'rifa ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Artinya, dan wajib atas tiap-tiap mukallaf pada syarak, yakni pada hukum syarak, bahawa mengenal barang yang wajib bagi zat Tuhan kita yang maha tinggi, dan lagi kuasa pada sekalian perkara, dan wajib juga mengenal barang yakni hukum sifat, barang yakni hukum sifat yang mustahil pada hak Allah, dan barang yakni barang hukum sifat yang harus, yakni yang harus pada hak Allah Ta'ala. Baik, cuba kita tengok. Dia kata ayya'rifa, dia tak kata ayya'lama. Ya'rifa mengenali, ya'lama mengetahui. Mengetahui dengan mengenali serupa. Serupa ke tak serupa ke kau? Serupa. Kenal dengan tahu ni serupa. Kalau bahasa kita Melayu ni barangkali kita kata serupa.
Kalau bahasa Arab kita kata serupa tapi tak sama. Kalau kita kata mengetahui, mengetahui itu seperti kita tahu satu jenis buah yang sedap, tapi kita tak pernah jumpa dan tak pernah makan. Itu namanya mengetahui. Tapi kalau kata mengenali, mengenali ini ialah dia mengetahui serta telah pun berjumpa dan pernah rasa ataupun sedang merasai. Itu namanya mengenali. Dalam bahasa Arab, orang yang mengetahui namanya alim. Orang yang mengenali namanya arif. Kita belajar ilmu tauhid ni untuk mengetahui sahaja, tapi tidak akan sampai kepada mengenali. Kita belajar ilmu tauhid ni hanyalah satu ilmu teori untuk mengenal Allah. Untuk mengenal Allah, bukan nak mengenal lagi, untuk saja. Jadi bila kita belajar, kita mengetahui. Untuk mengenal tu kena melalui jalan-jalan kesufian. Jadi ilmu tauhid jangan kita hentikan semata-mata dengan ilmu tanpa menyusulinya dengan perjalanan kerohanian menurut kaedah sufiyah, agar ilmu teori tadi menjadi satu ilmu yang realiti, iaitu mengenali. Mengenali dinamakan arif. Orang yang kenal Allah Ta'ala disebut arifin billah. Orang yang mengenal Allah tadi barulah menjadi orang yang kamil imannya, sempurna imannya. Kalau orang yang mengetahui sahaja, barangkali dia masih tergamak untuk menjadi murtad sekalipun. Cuba kita lihat ramai orang Islam yang murtad, bahkan dia pernah belajar ilmu sifat 20. Dia pernah belajar ilmu tauhid. Orang ada 4 senawi, bila tukar agama masuk Kristian. Apa dia tak reti ilmu tauhid? Sebab 20 tak faham ke? Ni 4 senawi, bukan tanam sawi, pun boleh jadi murtad, boleh jadi syirik. Bal'am bin Ba'ura boleh jadi syirik. Barsisar boleh jadi syirik. Qarun boleh jadi syirik, murtad. Pasal apa? Pasal dia hanya mengetahui adanya Allah, tapi tak mengenali siapa Allah. Dia hanya mengetahui adanya Allah, tapi tak mengenali siapa itu Allah. Maka harus dia jatuh murtad, zindiq sekalipun. Maka sebab itu kita belajar ilmu tauhid jangan terhenti atas ilmu sahaja. Wajib menyusulinya dengan ilmu tasawuf. Dulu masa saya mengaji kat pondok dulu, kitab yang mula-mula dipelajari ialah kitab, antaranya kitab Pelita Penuntut. Kitab ni adalah satu kitab yang menerangkan kaedah-kaedah, ya, cara belajar yang sebenarnya, cara belajar agama menurut cara yang sistematik. Jadi terangkan mula-mula kena belajar ilmu syariat. Bila dah kamu lepas ilmu syariat, jangan terhenti di atas ilmu, wajib pula kamu menyusuli jalan-jalan sufi agar kamu dapat hakikat ilmu yang dipelajari. Kita belajar ni alim tara mana pun tak akan dapat hakikat ilmu selagi kita tidak rasa Tuhan dan kita itu dekat. Wa inni qarib
maka sungguhnya aku itu dekat, kata Allah. Ya? Jadi kalau kita tak terasa kita dengan Allah itu dekat, kita tak sampai lagi seperti mana kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarah, bermakna belum lagi dapat hakikat ilmu. Ya, maka jangan seronok sendiri, jangan syok sendiri, yang kata. Syok kat mana? Dah reti ilmu, dah boleh baca kitab, dah boleh mengarang kitab, dah ada degree alim tasawuf PhD sekalipun, tapi belum sampai arifin billah, itu masih lagi duduk pada darjah ghurur, tipu daya lagi. Masih lagi darjah ghurur, tipu daya. Dia boleh saja tertipu dengan dunianya, sama ada pangkatnya, degrinya, hartanya, sanjungannya dan sebagainya. Tapi orang yang sampai kepada arifin billah, mereka tak akan tertipu lagi dengan dunia, walaupun mereka mempunyai harta dunia, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, seperti Nabi Dawud alaihissalam, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala, seperti Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, seperti Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dan pula mereka tidak akan terundur ke belakang kalau mereka itu miskin, papa kedana, tak ada harta pun, seperti seperti Sadatina Rabi'atul Adawiyah rahimahallahu ta'ala, Sadatina Nafisah rahimahallahu ta'ala. Mereka tidak susah walaupun miskin, tak ada harta, walaupun bantalnya hanya bata. Jadi kaya tidak melupakan mereka, miskin juga tidak menggostankan mereka ke belakang. Sebab apa? Sebab hati penuh dengan mahabbatullah. Jadi pokok pangkalnya bukan sebab ada harta ataupun tiada harta, ada kedudukan ataupun tiada kedudukan, dikenali ataupun tak dikenali, tetapi yang menjadikan seseorang itu orang yang digelar al-muwahhid, yang sebenar-benar mentauhidkan Allah, ialah kearifan di dalam hatinya terhadap Allah, pengenalan di dalam hatinya kepada Tuhan. Jadi kita belajar ilmu tauhid ini jangan terhenti di atas ilmu, wajib kita susuli perjalanan yang terusnya dengan kesufian, tauhid dan tasawuf tariqah di bawah bimbingan guru yang mursyid. Baik, kita teruskan. Artinya bahwasanya wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengenal barang yang wajib. Mengenal barang yang wajib, yakni hukum sifat yang mesti ada bagi Allah, yakni pada diri Allah, satu-satu, yakni secara terperinci satu-satunya. Satu-satu ini secara terperinci satu-satunya, yang 20, yakni yang 20 sifat yang lagi akan datang, yakni yang lagi akan diterangkan dalam kitab ini, dan perhimpunannya yang lain daripada 20, yakni dan beberapa lagi akidah yang selain daripada 20 yang tersebut itu. Maknanya wajib kita memahami ilmu tauhid ini bukan terhenti 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala sahaja, tetapi ada lagi beberapa akidah yang terkandung dalam i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita ketahui dan kita kenali. Ketahui dengan jalan belajar,
mengenali dengan jalan mujahadatun nafsi. Baik, semua ni kita dah khatam dalam kitab Aqidatul Mukminin dulu. Ingat tak tahu? Ingat habis rekod lah. Kalau tanya agak-agak boleh jawab. Belum tanya ada kata tak boleh ya? Ada orang kata insya-Allah boleh jawab. Bila kita tanya, cuba ustaz jawab dulu. Cerdik juga dia. Ketahui olehmu, ini hendaklah kau ambil faham dan kau ambil pengertian, wahai orang-orang yang ingin menjalani jalan ma'rifatullah. Wajib itu ada kalanya wajib syar'i, dan maknanya telah terdahulu sebutnya. Ini telah pun diterangkan pada bab yang lalu. Apa dia wajib syar'i? Iaitu wajib pada hukum fiqh, wajib pada hukum hukum Allah. Kita kata hukum syarak, dan ada kalanya wajib akli, dan maknanya telah terdahulu pula, maknanya telah pun diterangkan dulu. Apa dia wajib akli? Iaitu perkara yang tak diterima oleh akal yang waras akan ketiadaannya. Maknanya akal yang waras akan mengaku perkara itu sungguh mustahil tak sungguh. Ini hukum akal. Hukum akal tak sama dengan hukum syarak. Hukum syarak, hukum yang diturunkan oleh Allah kepada kita melalui lidah para rasul. Hukum akal iaitu perkara yang logik pada akal kita sebagai insan yang waras, melainkan orang gila. Gila ni macam-macam gila pun. Gila babi ada. Macam-macam jenis gila. Dalam kitab Bahrul Mazi, Syekh Idris Al-Marbawi menulis, katanya gila ini ada 99 gila. Gila ini ada 99 jenis gila. Seperti mana mati ada 99 jalan kematian. Tapi dia tak tulis semua tu. Dia cuma tulis 99 jalan. Baik. Jadi apa hukum syarak? Hukum syarak contohnya gini. Orang yang beramal dengan amal yang soleh, wajib baginya syurga. Orang yang beramal dengan amal yang soleh, wajib baginya syurga. Sebab apa? Sebab itu disebut dalam Al-Quran. Kamu tak percaya, kafir. Kalau kamu pandai-pandai pula kata tak tentu lagi syurga neraka, pun boleh membawa kepada kafir, sebab menolak fakta Quran. Sebab tu jangan senang-senang kata sembahyang tak tentu lagi syurga neraka. Jangan cakap lagu tu. Sekurang-kurangnya berdosa besar dan boleh membawa kepada murtad. Kenapa? Mempermainkan janji Allah, hukum Allah. Jadi jangan sembang-sembang, sonok-sonok. Alah, pakai sorban, pakai jubah, pakai purdah, pakai itu, tak tentu lagi syurga neraka. Jangan cakap lagu tu. Kita nak cakap mesti berdasarkan hukum syarak. Dah syarak kata lagu tu lah. Jangan kamu pandai-pandai pula nak kata tak tentu lagi. Ramai tu orang cakap lagu tu. Konon-konon pakar sangatlah tauhidnya tu. Itu bukan tauhid. Itu bukan muwahhid. Itu namanya mulhid.
sesat. Jangan tolak fakta Quran ya. Baik. Itu pada hukum syarak. Kita nak cakap wajib berlandaskan hukum syarak, hukum yang telah tersebut dalam Quran dan hadis, ijma' dan qiyas. Baik, satu lagi namanya hukum akal. Apa dia hukum akal? Hukum akal ini iaitu wajib akal itu iaitu perkara yang tak tergambar, tak tertasawur dalam akal akan kekurangan Allah. Tak tergambar dan tak tersawur dalam akal akan kelemahan Allah. Akal sentiasa menerima, mengakui bahawasanya Allah Ta'ala itu mutlak kekuasaannya. Harus sahaja dia nak masukkan orang beriman dalam neraka, harus sahaja dia nak masukkan orang kafir dalam syurga. Atau kata hukum akal, harus bagi Allah nak memasukkan seseorang tu dalam syurga ataupun neraka walaupun dia hidupnya beramal dengan amal soleh. Itu hukum akal. Hukum akal ni tidak boleh dibicarakan di tempat awam. Hukum ni haram. Hukum akal yang macam tu, contohnya macam mana? Solat ke tak tentu lagi syurga neraka. Sebab apa? Yang mutlak menghukum dia masuk syurga neraka ialah Allah. Ya, harus Allah nak jadikan dia tu ahli neraka walaupun dia taat. Itu hukum akal. Kamu jangan cakap di kedai kopi, hukumnya haram. Ya, hukum akal tu hanya boleh diterangkan dalam majlis ilmu. Yang macam tu hanya boleh diterangkan dalam majlis ilmu, dalam halaqah ilmu, dalam pengajian tauhid, bagi menghampirkan faham beza mana satu hukum syarak, mana satu hukum akal. Jadi bila kita nak cakap di luar majlis ilmu, mesti berlandaskan hukum syarak. Jangan cakap solat ke tak solat tak tentu lagi syurga neraka. Itu hukum akal. Kamu jangan cakap di luar majlis ilmu. Itu hakikatnya. Perkataan hakikat jangan dijadikan perkataan syariat. Hukumnya haram. Kalau perkara itu perkara yang tak molek macam tadi ni, macam tadi tu tak molek. Apa dia? Mayang tak semayang tak tentu syurga neraka. Tak molek. Kalau dengar kat orang tak mengaji, kalau lagu tu tak payah semayang lah. Pasal apa? Bukan confirm masuk syurga. Jadi Abu Jahal and the group. Abu Jahal dulu dia pernah mengaku nak masuk Islam dekat geng-geng dia. Tiba-tiba geng-geng dia ni, kuncu-kuncu kongsi gelap dia ni, ya, bagi satu idea. Kalau betul lah Muhammad itu Rasulullah, agamanya betul, kita pun masuk Islam, maka kita tinggalkan zina, kita tinggalkan judi, kita tinggalkan arak, kita tinggalkan cukai, seperti mana yang dia kata haram dalam agamanya tu. Kita beruntung. Pasal apa? Mati besok kita masuk syurga seperti mana yang Muhammad duk cerita tu. Tapi kalaulah mati tiba-tiba tak ada semua tu yang Muhammad cerita, satu pun tak ada, bukankah kita rugi? Rugi tak minum arak, rugi tak main judi, rugi tak main perempuan, rugi tak buat apa yang kita duk buat lah ni, kan rugi. Habis tu macam mana bos? Tak payah ikutlah Muhammad, kita buat yang mana kita duk buat lah ni. Ini perumpamaan macam orang tadi ni cakap lah. Sebab tu bahasa hakikat ni, ya,
jangan kita jadikan dia sebagai bahasa syariat. Benda yang kita tak tahu apa nasib kita ke depan, tak tentu lagi syurga neraka. Macam Abu Jahal dengan geng tadi, tak tahu lagi ada tidak. Betul? Jadi jangan ngomong macam tu, ngobrol-ngobrol, gebang, borak, jangan. Ya, itu hanya boleh cakap dalam majlis ilmu sahaja. Perkara hakikat jangan dicakap macam mana perkara syariat. Bahasa hakikat dipendamkan saja di dalam i'tiqad. Bila nak bercakap, gunakan bahasa syariat. Apa dia? Orang solat wajib dah syurga? Wajib syurga. Mana dalil? Dalil. Ada dalil. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Sampai akhir hayat. Akhir hayat apa dia? Jannatul Firdaus. Allah janji nak bagi syurga Firdaus siapa yang solat dengan khusyuk. Ada tak khusyuk? Tak khusyuk, mudah-mudahan diampunkan Allah jika dia bertaubat. Bila dia taubat, masuk syurga lah. Masuk lah. Kita tak khusyuk, tak pernah khusyuk pun. Ada peluang atau tidak masuk syurga? Ada. Apa peluangnya? Taubat. Jangan tak taubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jangan pula tak berusaha untuk jadi orang yang khusyuk. Kena adalah usahanya, kena adalah jalannya. Jangan taubat saja, taubat di mulut tapi tak taubat pada jasad kita. Jasad kita kena berubah lah. Dulu kita tidak menghalus-halusi jalan tasawuf, jalan tauhid, jalan tasawuf, jalan sufi. Hari ni kita ubahlah sikit, kita menghalus-halusinya. Kadang-kadang dengar ceramah macam mudah je nak khusyuk. Siapa nak khusyuk baca ayat ni, khusyuk. Tak jadi-jadi pun. Baca ayat tu, ayat ni sunat, tapi ada jalan yang wajib kita lalui. Ya, apa jalan yang wajib kita lalui untuk dapat khusyuk? Iaitulah jalan kesufian. Baca itu, baca ni, itu sunat, aksesorinya sahaja. Ada aksesori tapi ya binaannya tak ada. Aksesori itu letak di mana? Ya, baca ayat tu, baca ayat ni, baca waqi'ah, boleh bawa khusyuk solat. Baca selawat boleh khusyuk solat, tapi itu sunat. Apa yang wajibnya? Wajib yang paling penting ialah binaan akidah. Akidah betul lagi. Tilik tengok 68 aqaidul iman sudah sempurna atau belum? Sudah faham serta mengenal ataupun belum? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kita mengaku kita Ahlussunnah wal Jamaah, adakah sudah sempurna di dalam i'tiqad kita? Itu yang paling wajib. Pokoknya tu, bukan pokok, itu tapak dia, tapak dia. Tak ada tapak, pokok tak ada. Kemudian kita nak hasilkan buah, nak kena buah baja, kena ada pokok. Pokok itulah fiqh ni. Tadi tauhid, akidah itu tauhid. Bawalah fiqhnya. Bawalah kita cari kesempurnaan fiqh. Rukun, syarat, sah, batal solat kita reti tidak. Nak khusyuk sembahyang tapi dia berhem-hem macam orang tak reti je. Dalam solat masih batuk-batuk sendawa. Betul tak? Dah betul semua tu. Kita cari pula jalan untuk jangan sampai hilang pahala ibadah kita dengan melakukan dosa-dosa yang lain. Itu kena menghalusi tasawuf.
Bila tauhid yang fardu ain, fiqh yang fardu ain, tasawuf yang fardu ain sudah kita hadam, barulah cari yang sunat-sunat. Nak baca surah Waqiah ke, nak baca ayat 1000 dinar ke, nak selawat sehari 10,000 ke, nak khatam Quran 3 hari sekali ke, untuk buat aksesori supaya khusyuk solat, barulah betul. Barulah betul. Ibarat dia kita beli cat, nak cat rumah, sebab rumah dah ada. Tiba-tiba pergi beli cat 1 lori, rumah dah ada, nak cat mana? Nak pun ke? Nak cat mana tu? Gagak. Kita beli baja, nak bubur pokok, agar buah dia masak elok comel. Beli baja balik baru teringat pokok belum tanam. Makan sendirilah. Boleh? Itulah umpamanya. Jadi bukan salah orang yang berkata, siapa nak khusyuk baca ini, siapa nak istiqamah alal ubudiyah baca ini, siapa nak mati syahid baca ini, siapa nak itu baca ini. Tak salah. Ya, tapi jangan ambil yang itu sahaja tanpa ada 3 yang terutama tadi. 3 terutama apa dia? Tapaknya, pokoknya, kemudian penghalang-penghalang daripada musuhnya. Tapaknya itulah akidah tauhid, pokoknya iaitulah fiqh, kita dirikan agama. Aqimus solah, dirikan agama pokoknya. Kemudian perkara yang menghalang daripada terbatal akidah, ibaratnya ya, perkara yang menghalang daripada pokok itu mati, layu, kuyu, itulah sufi. Ya, tasawuf yang fardu ain. 3 itu dah hadam, barulah cari yang sunat-sunat. Ini nak cari yang sunat-sunat, pokoknya tak ada. Ibarat beli baja, pokoknya tak ada. Mau taruh mana itu baja? Selawat sehari 10,000, 68 aqaidul iman tak faham. Itu selawat mahu diletakkan jadi aksesori pada akidah, tapi akidahnya enggak ada. Selawat itu pergi mana? Pergi mana? Hilang terawang-awang. Mardudatun la tuqbalu, Matan Zubat kata, tertolak, tak diterima, melayang itu ya. Siapa? Tak kenal Tuhan. Itulah kita wajib faham tauhid dulu. Ya, daripada duk beramal yang sunat-sunat sedangkan fardu ain tak lepas. Baiklah malam-malam tu, hari masa lapang tu, buka kitab tauhid, hadamkan, baca, fahamkan, buat akidah yang kukuh, yang kental. Barulah cari yang sunat-sunat, baru betul cara. Betul tak? Ada orang tanya macam mana nak istiqamah alal ubudiyah. Istiqamah alal ubudiyah tak akan terbentuk, tak akan terjadi pada diri seseorang selagi tidak ada ma'rifatullah. Fala yasihhul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Maka tidak sah ibadah melainkan mengenal Tuhan yang diibadahkan. Tak kenal Tuhan, tiba-tiba nak istiqamah, boleh tak? Kita hari-hari balik rumah kita, betul tak? Pergi kerja balik rumah, pergi kerja balik rumah, pergi kerja balik rumah. Pasal apa kita tak pergi tempat lain? Rumah tu ya. Betul tak? Kita tak pergi rumah lain lah. Pasal kita kenal itu rumah kita. Di situ ada isteri kita, di situ ada anak-anak kita, di situ tempat tidur kita. Kita kenal itu tempat tidur kita, kenal di situ anak kita, di situ ada isteri kita, di situ ada isteri-isteri. Tuan-tuan, kubur satu. Cuba kita tak kenal rumah kita, boleh kita balik? Balik mana, aku rumah pun tak ada. Betul tak?
Begitulah ibarat kita nak beribadah. Macam mana kita nak sentiasa ingat kat Tuhan? Tuhan kita tak kenal. Seperti mana sentiasa kita nak balik rumah kita, kalau rumah kita tak ada. Kita sentiasa balik rumah kita, pasal kita kenal itu rumah kita. Jadi kita istiqamah alal balik ke rumah. Begitu dengan istiqamah alal ubudiyah, kena kenal ma'budnya siapa. Kita nak jadi istiqamah al-ubudiyah, wajib kita kenal ma'budnya. Siapa ma'bud yang diibadahkan. Baik. Ada orang kata amal ini jadi istiqamah al-ubudiyah, amal itu, amal ini. Bukan salah, tak salah, betul. Tapi amal-amal itu yang sunat-sunat tidak membentuk istiqamah al-ubudiyah kalau tak ada yang fardu-fardunya. Fardu tu dulu, baru cara yang sunat. Baik, habis. Kita sambung. Maka wajib yang pertama itu alamatnya datang lafaz ala kemudiannya. Dan wajib yang kedua alamatnya datang lafaz lam. Ini huruf lam atau lafaz fi pada makna lam. Benda pula sebut ni. Baik. Wajib pada syarak dalam kitab Arab dia akan datang kalimah ala. Contoh dia kata wayajibu ala kulli mukallafin syar'an, dan wajib ala di atas tiap-tiap mukallaf pada syarak. Maksud dia kalau ala tu kita tengok kat atas tu, baris kedua tu, wayajibu ala tu dua kali tu, buang satu tinggal satu. Wayajibu ala kulli mukallafin syar'an, maknanya kalau hukum syarak dia akan datang kalimah ala, wajib di atas. Maknanya wajib atas setiap orang Islam yang mukallaf, tu pada syarak dah tu. Kalau kata wajib di atas, itu hukum syarak dah tu. Wajib di atas itu hukum syarak dah tu. Baik. Yang keduanya, kalau didatangkan dengan lam atau fi. Lam sebutir itu, ya, lam sebutir itu ataupun fi, itu hukum akal, bukan hukum syarak. Contohnya ke atas, cuba tuan tengok ke atas. Ma yajibu fi haqqi, itu hukum akal. Pada hak Tuhan kita, ataupun li haqqi, ataupun fi haqqi, pada hak ataupun bagi hak Tuhan kita, itu hukum akal. Kalau ala itu hukum syarak, kalau fi itu hukum akal. Wayajibu fi, fi ni hukum akal. Wajibu ala itu hukum syarak. Gitu cerita dia. Contoh dia kata wajibu fi haqqillah, ya, yattasifu bisifatil kamaliyah, dan wajib bagi hak Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan sifat kesempurnaan. Itu maknanya hukum akal. Hukum akal ni apa dia? Akal tak dapat nak menolak lagi dah. Mesti Tuhan tu bersifat kesempurnaan. Akal tak dapat nak menolak lagi dah, mengatakan Tuhan tu tak bersifat kesempurnaan, mesti maha sempurna punya lah. Itu kata wajib pada akal. Jadi bezanya wajib pada akal dan wajib pada syarak ni apa dia? Wajib pada syarak buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu wajib syarak. Wajib akal ni perkara yang mesti ada, akal tak terima mengatakan ianya tiada.
Tu beza ni. Bunyi wajib, ni pun wajib, tapi beza makna dia tu. Ya, contoh kita kata di atas meja ini ada mikrofon. Tuan-tuan nampak tak mikrofon? Wajib ada mikrofon di sini. Wajib apa tu? Wajib akal ke wajib syarak? Wajib? Wajib? Wajib akal. Slow takut salah. Cakap kuat sikit. Kau nak makan? Tanya tu. Tu namanya wajib akal. Pasal apa? Akal tak terima mengatakan mikrofon tak ada kat atas meja. Pasal apa? Real tu ada. Hang kata tak ada. Betul ke apa? Kalau wajib syarak macam mana? Ya, bila masuk waktu solat, wajib kita solat. Itu wajib syarak. Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Baik. Itu beza dia. Beza wajib akal dengan wajib syarak. Jadi jangan salah faham. Yang kata wajib tadi ni wajib akal ke? Wajib syarak ke? Setiap manusia yang beriman akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Wajib akal ke wajib syarak? Itu wajib syarak. Pasal apa? Itu janji Allah. Allah tak mungkin janji. Ya, Allah tidak mungkin janji. Baik. Sambung. Ketahui olehmu bahawa wajib syar'i itu pada hak mukallaf. Ini jatuh pada orang-orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah memikul hukum hakamnya. Itu maksud mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang dipertanggungjawabkan oleh Allah menuruti hukum hakamnya. Itu kata mukallaf. Dan wajib akli itu pada hak Allah Ta'ala. Yang ni wajib akli ni ialah perkara yang mesti ada pada Allah. Wajib akal jatuh kat kita. Wajib syarak ni perkara yang jatuh kat kita ni. Wajib akal ni perkara yang ada pada diri Allah. Yang tak dapat tidak kita mengakui akan adanya. Seperti Allah Ta'ala itu wujud. Percaya tak Allah Ta'ala itu wujud? Percaya itu namanya wajib akal lah tu. Wajib pada akal menerima. Mesti pada akal tu menerima. Logik pada akal tu menerima. Tuhan tu ada. Wajib dengan mana? Logik. Logik tak Tuhan tu bersifat dengan kudrat? Logik tak? Logik. Atau tak wajib pada akal tu. Mustahil akal tak terima. Wajib akal terima. Benda yang logik dengan akal. Orang gila babi dia tak percaya. Orang yang waras, orang yang ada akal ghariziyah, dia akan percaya. Ya, melainkan orang yang mempunyai akal jununiyah, akal orang gila. Orang gila ni macam-macam ni. Termasuk gila ni apa? Gila dunia, gila syirik, gila murtad, gila kafir, gila menyembah berhala. Gila tu. Gila ni maksudnya kesukaan. Suka dia menyembah berhala. Gila. Ya, suka beribadah pun gila juga. Namanya orang yang gila pada Allah. Fana fillah amagi. Ya. Jadi gila ni ada yang betul, ada tak betul. Jangan jadi gila tak betul sudah. Dia gila, dia gila betul. Betul ya? Gila bukan gila betul, gila yang betul. Gila betul tanya rambutan kau masuk ni. Gila yang betul. Bukan gila betul. Dah habis ya. Termasuk gila yang betul ni apa dia? Gila menuntut ilmu. Ada seorang kawan saya dulu masa orang kerja pondok. Umur dia dah 58. Tak pernah kahwin. Dia kata apa? Saya tunggu time pencin lah. Saya nak mengaji sampai tak kahwin. Saya simpan duit. Dia kerja biasa je. Kerja bukan gaji je. Sampai dia pencin umur 50 ya.
Dia berhenti, dia simpan duit tahu berapa puluh ribu, simpan tak tahu. Dia pun berhenti semua, dia masuk pondok ngaji. Ngaji tak kerja-kerja dah, makan duit pinjin lah. Kan tak tahu pergi mana. Orang panggil Pak Long benda lanai tu. Dia tak kahwin, simpan duit nak pergi ngaji. Tu gila ngaji nama dia. Gila juga. Ya. Kita gila dan pini. Tapi tak apalah. Sebab apa? Dah umur masih muda ni baru nak pergi ngaji. Sebut umur masih muda. Jangan sebut dah tua. Marah orang. Tapi alhamdulillah, Imam Ghazali kata tanda-tanda Allah Ta'ala kasih, ya, menjadi orang yang bertakwa di hujung-hujung usia, atau sekurang-kurangnya menjadi orang yang taibun di hujung-hujung usia. Jangan jadi orang yang soleh di usia muda, tetapi menjadi orang yang toleh di hujung umurnya, muda-muda waraknya. Tak pernah tinggal masjid, dah tua tak pernah tak tinggal. Ini namanya orang-orang yang meletakkan diri mereka di saf-saf belakang. Tu dalam surah Al-Hujurat ada cerita. Jangan jadi lagu tu. Orang ahli maksiat yang dikasih oleh Allah ialah ahli maksiat yang bertaubat dari maksiatnya. Jadi walaupun dia ahli maksiat, kita jangan mengutuk keji dia, tantang dia tu ahlillah, di hujung-hujung usia dia taubat, dia menjadi kekasih Allah. Kita tak tahu. Sebab tu kita tengok duk perasan kita baik, walaupun duk rajin mari masjid. Kita tak tahu tantang tu di Bal'am bin Ba'urah 20-20. Bal'am bin Ba'urah 20-21. Tak tahu kita ni. Ujung-ujung usia dia terkalih kulih pula. Orang Kedah panggil terbalik piang. Ada doa supaya tak jadi terbalik piang ni. Ya, Quran mengajar kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Sampai habis tu semua doa ingat belaka dah. Orang sufi membacanya tidak kurang 40 kali sehari. Semoga kita tak terkalih ke belakang. Ya, bacalah on the way nak pergi kerja. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca 40 kali pergi, 40 kali balik. Tidak pun 20 kali pergi, 20 kali balik. Cukup 40 kali. Jangan buka tak last week. Kalau berhenti begitu. Tak ada kerja. Masuk kereta yang tu juga cari. Dari muda sampai ketua, apa cati. Tentang kita. Tentang kita ustaz dia cakap tak tadi. Sakan sangat cakap ni. Mudah-mudahan yang masih lagi syok situ tu, Allah tolong menunjukkan jalan-jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Insyaallah. Jadi jangan suka-suka menuduh orang. Tak dia, jangan. Kita kita barangkali. Dengan orang lain kita berbaik sangka. Kalau dibukakan sekali pun nampak orang tu pun gitu, jangan dibuka, barangkali mata aku silap. Tutup terus. Jangan dibuka, jangan dipandang, jangan diburuk sangka. Walaupun betul tu,
Tutup tu cerita tu. Takut nanti bila hati kita tu termemburuk-burukkan orang, termemburuk-burukkan orang, tu bahasa aku sendiri, jadi jatuh pahala amal dari akil balik sampailah kena pergi minta maaf dengan dia. Mati belum minta maaf, takut tergantung semua pahala amal. Syaitan ni bila dia tak mampu lah nak goda kita buat maksiat, dia boleh terbalikkan mata kita dan boleh terbalikkan perasaan hati kita, biar satu ibadah pun tak terangkat, dengan cara melahirkan rasa takabur. Apa takabur? Merendahkan orang lain, membesarkan diri. Itu dia. Lebih macam iblis sekali 80,000 tahun buat ibadat tu iblis, tapi dengan satu lah kibir dalam hati, kafir tu boleh. Tu dia sendiri, bukannya siapa-siapa. Belum pada dia tak ada orang jahat. Nanti itulah penjahat yang pertama. Apa dia? Iblis. Dia Masya Allah ya. Ada setengah ulama kata iblis ni daripada jin. Ada pula yang mengatakan bukan daripada jin. Wallahu a'lam. Pasal apa dia kata bukan daripada jin? Pasal era jin ni selepas daripada makhluk yang bernama bin dan rim. Sedangkan bin dan rim pun dulu-dulu ni berperang-perang, bergaduh-gaduh. Siapa pula yang masuk dia? Kata setengahnya. Sebab tu dia katakan iblis ni era dia dahulu daripada jin. Dan dikatakan jin ni terlebih dahulu daripada rim dan bin. Wallahu a'lam. Dalam Quran tak disebut rim dan bin. Yang sebut rim basikat je. Bukan dalam Quran, dalam buku kita lah. Bin pula pada Ali bin Ali. Ini disebut oleh ulama-ulama. Seperti Imam Ja'far Shadiq, dia kata adanya makhluk sebelum jin namanya rim dan bin. Maka ada ulama mengkritik, kalau begitu siapakah yang menjahatkan perangai jin, perangai bin dan rim? Sebab dikatakan iblis itu ialah makhluk pertama yang menjadi makhluk pembawa kejahatan. Dia sebelum daripada jan, selepas daripada jan, bapa jin pun tak jahat. Yang jahat ni cicit micit ini nama dia apa? Azazil, yang akhirnya dinamakan iblis oleh Allah. Baik. Begitulah kita ni tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berbuat ibadah ni, jaga kadang-kadang pahala ibadah tu hilang begitu saja. Dengan sebab kita tidak memelihara ibadah yang bangsa amaliyah. Kita duk pulun ibadah yang bangsa amal, tapi yang amaliyahnya tidak. Apa dia amal? Yang bangsa qiraah dan af'aliyah, perbuatan. Tapi yang bangsa hati tidak. Kita tak menghalus-halusi ibadah yang bangsa hati, dinamakan ibadah amaliyah. Seperti i'tiqad yang benar, seperti menghadirkan sifat-sifat mahmudah, menggantikan sifat mazmumah. Ini kita tidak menghalusi. Akhirnya ibadah yang kita buat itu melayang-layang tanpa ada apa-apa pengertian. Orang Syiah puasa, orang Syiah pun solat sembahyang. Nabi kata umat dia terpecah 73 puak dulu kan. Semua kita tahu. Semua nyalin neraka. Apa dia orang tak solat ke? Dia tak puasa. Apa beza yang kita yang mengaku di sunnah wal jamaah tapi i'tiqad macam dia ya? Ngaku ya? Ya, macam orang parti. Tu parti. Tepati. Bukan tek parti.
pendatang asing tanpa izin. Datang ke Malaysia, jalan-jalan kena tahan polis. Kamu orang mana? Saya orang Johor. IC? Tak, apa, dah tak boleh jawab. Ngaku dia orang Johor. Cek. Kabupaten Demak, Semarang. Mana paspor? Enggak ada pak, dalam lah. Hang mengaku dia orang Johor, tapi tak ada identiti. Ke dalam lah kau, belayar. Itulah kita mengaku di sana. Dunia boleh yang kau mengaku. Mati besok. Maka jangan seorang duduk mengaku je lah. Ingatkan dari syurga punya parti. Itulah umpamanya kita ni jangan duduk rasa seronok dengan pengakuan ahli sunnah wal jamaah. Di syurga lah kita yang tak apa. Tak apa. Cek-cek akidah rupanya tu dia Mu'tazilah Jabariyah. Mu'tazilah Jabariyah ni orang yang syirik, golongan syirik. Apa dia? Yang tak sembahyang tak tentu lagi syurga neraka. Tu dia Jabariyah hello. Tak tahu lagi. Berambak orang macam tu kan. Mengaku di sunnah atau Jabariyah. Banyak lagu tu lah. Yang tafsir Quran pakai akal ni ada cerita lambat-lambat jumpa. Masya Allah. Aku mana tu ya. Di akhirat nanti tuan-tuan, manusia dikumpulkan 120 saf, 119 semua ahli neraka kekal di dalamnya. Pasal apa? Golongan kafirin. Kafirin berapa? Satu je. Satu pula dibahagi-bahagikan kepada 73. Satu je diterima Allah. Tu pun dalam satu tu dibahagi lagi 5 kumpulan pula. 2 kumpulan neraka dulu, kemudian keluar masuk syurga. Yang tu pun jadilah kuat-kuat ada. Kalau ada yang lain, takut-takut kita tak tergolong yang tu. Doa selamat. Seperti Imam Ghazali sebut dalam kitabnya, jangan merasa aman dengan maksiat, apatah lagi dengan akidah yang mubtadi'. Jangan hati yang bid'ah. Mengaji tauhid baru Allah main. Kau rajin datang, malas tak payah. Syurga kah, tak neraka kah, belum tentu lagi. Itu kau barangkali duk main dalam hati. Janji cari makan dulu, ada masyuk dulu. Masyuk neraka ke, masyuk syurga ke, tak tentu lagi. Ni hak makan hari ni dulu. Kira. Buatlah, ambil mudah. Siapa ada perasaan hati dia lagu tu dulu. Syurga neraka tak tentu lagi. Mudah-mudahan Tuhan panjang kau umur aku dalam taat lah. Dan ini aku kena buat dulu ni. Kalau aku tak buat ni, anak aku nak makan apa? Aku pun nak makan apa? Tu nak bayar, nak bayar. Mengaji ada lapang pergi, tak ngaji tak apa. Berapa ramai orang yang diselubungi kepahaman dan perasaan begitu. Imam Ghazali kata ini tanda-tanda ahlus syaqawah, tanda-tanda orang yang akan dapat kecelakaan. Kalau ada dalam hati tu lagu tu. Lah ni buatlah dulu, nanti tua-tua Tuhan sayang aku ni. Kalau tidak tak digerakkan langsung aku datang masjid. Berapa ramai orang datang masjid ni, dari dulu sampai lepas ni kita duduk tengok, tak mengaji pun mati itu ya. Baru keluar masjid pasal tinggalkan majlis pengajian. Tentu dengar-dengar masuk ICU ya. Temu rumah ni I cannot see you. Matilah apanya. Tu, datang masjid, datang suap, ngaji tak nak. Itu mati situ ya. Tu dalam hati dia tu takkan tak terasa nak ngaji. Aku nak cari ustaz betul-betul
warak, zuhud, murabbi. Kalau macam Ustaz Anwar tak payah. Tunggu cari mati itu je. Kita nak ngaji tuan, hang jangan tengok tu ustaz apa nama, kita tengok ilmunya. Unzur ila qala wala yanzur ila man qala. Itu pesan Sayyidina Ali. Lihat olehmu kepada apa yang ia katakan, jangan kamu tilik pada siapa yang berkata. Kalau hendak cari siapa berkata baru nak pergi ngaji, murabbi pun nak ngaji, tunggu matilah. Tu tanda-tanda lah ahli syaqawah. Pergi ngaji dulu. Sementara tu carilah murabbi. Ingat suruh murabbi. Ya, suruh masjid tak nak pergi. Mati gila tadi ni. Hak mana dia ada tu, pergi dulu. Pencen besok aku nak masuk pondok lah, ngaji betul-betul. Lah ni ngaji surah-surah dulu. Jangan tunggu pencen. Aku nasib baik macam kawan saya tadi, Pak Long, saya tak tahu. Nasib baik sungguh eh. Tak ada pencen 50 dia pun dia. Nasib baik sungguh tu. Tak apa, niat dah ada, tak apa dah. Niat saja tapi tak ada afal, takut niat tu jadi lara. Ya, memanglah niat nak buat baik dapat pahala. Allah Ta'ala kata dalam hadis kursi, kabarkan olehmu ya Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya aku terlebih dahulu memberi salam kepada sesiapa yang ingin bertaubat. Siapa yang ingin bertaubat, bukan melambatkan taubat. Jaga tu boleh. Dia kata siapa yang ingin bertaubat, bukan melambatkan taubat. Nanti pencen ku taubat lah. Itu bukan ingin bertaubat, itu melambatkan taubat. Di antara tanda-tanda syaqawah ni, orang yang sengaja melambatkan taubat. Dia dapat dah hidayah, tapi dia saja lambat-lambat. Jaga-jaga takut jadi ahli syaqawah, kata Athaillah Sakandari dalam Tajul Urus. Baik. Menit sikit lagi. Nak pergi habis. Dan terkadang dikatanya pada mukallaf itu wajib akli seperti Nabi yang mursal dan anbiya. Mana kata wajib pada Nabi bersifat dengan sifat-sifat yang tidak menjatuhkan muru'ah kenabian dan kerasulan mereka. Seperti sifat yang wajib kita tahu pada Nabi ni apa dia? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu sifat yang wajib ada pada Nabi. Tak dapat tidak Nabi bersifat dengan sifat-sifat itu ya. Kita ni wajib syarak percayakan dia. Dia itu wajib akal bersifat dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Seperti yang lagi akan datang bicaranya insya-Allah taala. Kemudian katanya bermula makna mukallaf itu ila akhirih wallahu a'lam wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada soalan? Ada soalan? Ini question cakap Arab lah. Tak ada tu. Faham belaka. Walaupun dah berbulan tak ngaji tapi masih faham. Bermakna Allah Ta'ala sayang tuan-tuan insya-Allah ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara.
ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.